IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Invest Smart Fest 2024 kembali lagi. Sertai acara anjuran Suruhanjaya Security Malaysia 11 hingga 13 Oktober 2024 dari jam 10 pagi hingga 9 malam di Mid Valley Exhibition Centre, Mid Valley Mega Mall. Kunjungi lebih 40 pempamer, ceramah dan perbincangan panel oleh pakar kewangan. Nikmati aktiviti menarik seperti kuis, cabutan bertuah dan sesi perundingan kewangan FinPlan for You secara percuma. Masuk adalah percuma. Jadi ajak kawan dan saudara mara. Maklumat lanjut, layari investmartsc.my.
Jumpa anda di ISF 2024. Ingat, bijak labur, hidup makmur. Masih lagi dengan cara lama ataupun masih lagi dengan cara susah? Masa untuk berubah. Guna radio kan lebih laju. Satu Malaysia boleh dengar. Serahkan kepada kami untuk mempromosikan jenama anda. Dengan kuasa membeli lebih 1 juta pendengar IKIM FM, ianya terbukti melonjakkan jualan produk dan perkhidmatan anda. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 serta layari ikimfm.my. Mak, kenapa bertongkat ni? Mak dah sebulan lebih sakit lutut ni, nak berjalan pun terseksa. Jom kita pergi Poliklinik Amal Medik. Kita dapatkan rawatan kat sana, ya? Di Poliklinik Amal Medik, kami prihatin atas masalah sakit sendi dan lutut anda. Hubungi 0116366005 untuk membuat temu janji di 13 cawangan klinik kami di sekitar Lembah Kelang. Layari www.amalmedik.com/ikim atau sebut ikim di kaunter klinik cawangan kami untuk menebus promosi rawatan. Melangkah lebih kuat dengan Amal Medik. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman.
Jana pahala berterusan dengan wakaf ASNB. Dapatkan hadiah menarik apabila anda berwakaf di MySNB sempena kempen Seikhlas Wakaf ASNB sah sehingga 31 Disember. Mulakan wakaf anda bersama ASNB. Info di asnb.com.my, tertaluk terma dan syarat. Mulakan wakaf anda bersama ASNB. Minumlah Smart Coco A+, minuman bernutrisi, formulasi istimewa yang berpotensi untuk membantu lebih fokus, konsentrasi minda dan kecergasan badan. Ianya dihasilkan dan diadun dari herbal dan formulasi yang baik, terpilih dan berkualiti. Mengandungi serbuk koko, madu, malt, kismis, tamar dan ginkgo biloba. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Layari www.smartcoco2u.com dan follow kami di FB Fortune Munawwarah Smart Coco A+. Minumlah Smart Coco A+, badan sihat, minda pencergas. Ayah, Adi ada jumpa peluang pelaburan hebat ni. Kawan Adi dah untung besar ya. Boleh pinjam duit ayah sikit? Untung besar? Berapa pulangan yang dia janji boleh dapat tu? Dalam sebulan 30% ya. Alah, bolehlah. Pinjam duit pension ayah sikit boleh? Adi, pelik tu. Tak ada pelaburan jamin pulangan setinggi itu. Macam scam je ni. Dah semak dengan Suruhanjaya Security Malaysia, SC? Kawan Adi kata sah. Tapi perlu ke semak dengan SC? Alah, malaslah nak pergi. Jangan main-main dengan duit ni, Adi. Kena semak dulu. Pergi je laman web SC. Guna investment checker. Oh, semak secara dalam talian. Tapi semua orang dah melabur. Rugi kalau tak ikut. Itu masalahnya. Kalau ramai terjebak, tak bermakna selamat. Kita mesti pastikan skim pelaburan tu berdaftar dan sah. Okey, faham. Baik ayah, Adi semak dengan SC dulu. Bagus. Macam ni lah nak ayah. Kebetulan, SC ada pameran pelaburan Investment Fest 2024 di Mid Valley Exhibition Centre. Kita boleh tanya pakar tentang pelaburan selamat. Wah, menarik. Jom kita pergi. Adi rasa semangat nak belajar ni. Jom. Berhati-hati dengan tawaran pelaburan. Anda mungkin menjadi mangsa penipuan pelaburan. Jom ke Investmart Fest 2024 Anjuran SC pada 11 hingga 13 Oktober 2024 dari jam 10 pagi hingga 9 malam di Mid Valley Exhibition Centre untuk mengetahui cara melabur yang selamat serta pendidikan kewangan dari pakar-pakar industri. Pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Ingat, bijak labur, hidup makmur. Layari investmartsc.my untuk maklumat lanjut. Dengarkan di Lembah Kelang 91.5. Masjid Negeri Negeri Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Said bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jami' Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi.
Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar. Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Suara Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini setiap hari Rabu insya-Allah kita membawa kepada anda rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami untuk anda boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah untuk petang ini masih bersama untuk rancangan Fas'aluna bersama Yang Berusaha Dr. Niruskiman Abdul Samad, pengarah Pusat Syarah untuk petang ini. Kita mengakan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah, sihat mana? Alhamdulillah sihat Doktor. Doktor sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh ni Doktor. Masya Allah. Terima kasih meluangkan masa masih lagi bersama Fas'aluna pada petang ini dan insya-Allah kita akan bersama untuk kitab kita Ayyuhal Walad atau Wahai Anak Muda yang kita bincangkan nasihat-nasihat daripada kitab tersebut. Dan untuk kali ini, untuk episod kali ini insya-Allah kita ada nasihat keempat iaitu ikhlaskan niat. Dan untuk bersama itu mukadimahnya bersama Doktor. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih penerbit dan tim Mona Jasman. Sama-sama. Dan para pendengar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita sampai ke muka surat 65 iaitu nasihat yang keempat, ikhlaskan niat. Ini persoalan tentang niat ini satu persoalan yang selalu kita dengar, dan ikhlas ini juga adalah suatu keadaan hati yang sering ditekankan dalam semua keadaan. Kalau kita perhatikan, kita buat sesuatu, kita kena ikhlaskan niat kita. Pertama sekali kena ada niat. Niat ni kita dah belajar dulu hadis innamal a'malu binniyat tu. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Kena ada niat. Niat tu kena ada. Niat nak semayang, kena niat nak semayang. Kalau mandi janabah pun kena niat. Kalau tidak jadi mandi biasa saja kena niat. Niat ni banyaklah kalau kita belajar dulu membezakan antara perkara ibadat dan adat, kebiasaan. Yang keduanya ialah kita buat amalan, apa jua amalan yang kita lakukan, kita hendaklah ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat ni suatu tuntutan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kita dalam kita berlakukan ibadat, hendaklah kita niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sedekah pun kita kena ikhlas. Apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini perlu ikhlas. Dan salah satu juga yang Imam Ghazali tekankan dalam nasihat Ayyuhal Walad ini atau buku yang kita terjemahkan sebagai Wahai Anak Muda ini ialah niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi kita baca sedikit. Wahai anak muda, sudah berapa lamakah engkau hidupkan malam dengan mengulangi membaca kitab sehingga menahan diri engkau daripada tidur.
Namun engkau tidak pasti, aku tidak pasti. Sebab apa yang mendorong engkau berjaga sedemikian? Jadi bagi pelajar-pelajar, kebiasaannya kita maklum mereka akan berjaga malam, belajar, baca buku, nak exam, belajar lagi. Burning the midnight oil, orang putih kata kan, berjaga malam untuk exam dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali kata, aku tak pasti apa yang kau buat tu. Kenapa kau bersungguh sangat belajar tu? Sekiranya engkau buat begitu dengan niat demi habuan dunia, menyukai kemegahan dunia yang sementara dengan mencapai kehebatannya dan bermegah-megah bersama rakan sebaya yang setara, maka celaka engkau. Sungguhnya celakalah engkau. Jadi Imam Ghazali kata, kalau kau buat itu supaya nanti kau boleh mendapat habuan dunia. Biasa orang belajar sekarang, daripada zaman Imam Ghazali lagi pun dah ada perangai yang belajar ingin memburu dunia. Saya ingat saya dah banyak kali dah sebut dulu, kena ikhlaskan, kena faham tujuan belajar ni. Daripada Imam Ghazali lagi, orang belajar untuk habuan dunia. Belajar sebab kalau dengan belajar, dengan jadi orang yang berilmu, akan diterima bekerja dengan kerajaan, jadi pemimpin besar, jadi penasihat di raja, duduk berdampingan dengan raja, dapat segala kemewahan, dapat segala pangkat kebesaran dan sebagainya. Itu daripada zaman dulu lagi. Sehingga Imam Ghazali membahagikan ulama'-ulama' ini kepada dua jenis ulama'. Suatu ulama' yang dipanggil ulama' usu', ulama' yang jahat. Dan satu lagi ulama' akhirah. Ulama' usu' ni ulama' dunia. Yang kerja dia adalah untuk menggembirakan pemerintah, menggembirakan penguasa, menggembirakan orang yang membayar habuan, yang memberi habuan kepada dia. Sehingga dia sanggup menggadaikan kebenaran Islam itu. Orang tanya dia, ada hukum, macam mana hukum ni? Boleh tak kita hukum? Tolong cuba cari dalil-dalil yang membolehkan benda yang tak boleh. Dia carilah. Itu ulama-ulama yang tidak ikhlas. Yang jahat. Ulama usuk, ulama jahat ataupun ulama dunia. Jadi Imam Ghazali kata, sekiranya kau buat itu untuk dapat habuan dunia, nak kemegahan ataupun nak kehebatan ataupun nak bermegah-megah dengan rakan sebaya, ada juga orang dia belajar itu supaya dia dapat duduk bersaing dengan orang-orang yang hebat-hebat. Dia berasa bangga dapat duduk dalam majlis orang-orang besar. Jadi dia itu yang dia cari dalam hidup dia. Dia belajar untuk dapatkan itu. Jadi Imam Ghazali kata, celakalah engkau. Imam Ghazali kata ini bersandarkan sebenarnya kepada suatu hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi kata, man talabal ilma liyujariya bihil ulama' aw liyumariya bihil sufaha aw yasrifa bihi wujuhin nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar. Atau kama qala. Nabi kata, kalaulah orang tu man talabal ilma, siapa yang belajar ilmu supaya dia dapat bermegah-megah dengan para ulama, duduk sama-sama bersaing dengan ulama, duduk dalam bilik VIP bersama dengan ulama dan sebagainya kan. Boleh masuk dalam persatuan elit grup tertentu. Jadi ataupun untuk dia berbangga dengan orang jahil. Dia banggalah sebab dekat kampung dia tu dia seorang saja alim, orang lain semua jahil. Dia seorang ke, orang panggil ustaz ke, orang panggil ulama ke, siapa ke, orang panggil apa-apalah, tak kira ulama, bukan tak semestinya ilmu agama, ilmu lain pun. Ataupun dia dapat orang muliakan dia. Mana-mana dia pergi, sebab orang tahu dia ni seorang yang berilmu, orang muliakan dia. Orang cium tangan dia ke, orang letak kapet ke, apa-apalah. Yang zaman sekarang ni kan zaman berbeza-beza, cara tu mungkin berbeza-beza. Maka Imam Ghazali kata hadis Nabi ni menyebut adkhalahu Allahun nar, maka nescaya Allah SWT akan masukkan dia ke dalam neraka. Orang yang macam ni. Sebab apa? Sebab dia belajar itu tidak ikhlas kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar itu kita dah sebut mana Kalau kita
belajar kita kena ikhlas. Ikhlas kerana pertama kita ingin membebaskan diri kita daripada kejahilan. Kita tahu benda-benda yang jahil. Yang kedua, kita ingin mendidik masyarakat kita, berdakwah kepada masyarakat kita, membetulkan masyarakat kita dengan ilmu yang kita peroleh. Jadi ini antara beberapa matlamat pendidikan yang akhirnya akan menjadikan seorang itu insan yang baik, diri dia yang baik. Jadi pendidikan dalam Islam asalnya dahulu bukan untuk cari kerja. Bukan nak cari kerja, belajar tinggi-tinggi nak jadi kerja macam kita selalu dengar masa kecil-kecil dulu. Ni nak jadi apa? Saya nak jadi pilot, cikgu. Ni jadi apa? Saya nak jadi juruterang, cikgu. Ya, jadi polis, cikgu. Nak jadi apa? Itu zaman dulu punya apa, kecil-kecil dulu darjah 1 selalu kena tanya tu. Yang tu kena betulkan. Kita belajar bukan untuk jadi apa tak. Kita yang jadi. Akhirnya yang jadi tu kita. Bukan kita jadi polis ke, jadi apa ke, jadi itu tidak. Yang menjadinya kita. Kita nak belajar untuk kita menjadi soleh. Menjadi anak yang soleh. Orang yang berguna, orang yang tahu hukum hakam, pandai. Itu yang penting. Kerja-kerja itu adalah benda yang selepas itu. Yang secondary. Bukan utama. Jadi kita dah berulang kali tegaskan bagaimana hari ini dengan adanya pelbagai pekerjaan yang tidak memerlukan ilmu pun. Hari ini ramai orang tak ada ilmu pun. Boleh kaya raya mana. Jadi influencer je. Ada rupa paras cantik sikit ke apa ke kan. Ada macam mana muka campuran Melayu Arab ke contoh. Jadi YouTuber, jadi ni, jadi apa semua influencer. Ilmu tak payah ilmu. Akhirnya berapa ramai itu didapati pelajar-pelajar yang lulus SPM dah tak nak belajar dah. Sebab apa? Sebab dia tengok orang yang tak belajar yang jadi famous jual produk dalam online dan sebagainya. Jadi kaya raya. Akhirnya matlamat pelajaran dah hilang dah. Sebab matlamat pelajaran dalam Islam bukan untuk itu. Kalau kita kena faham bahawa sebenarnya matlamat dalam Islam untuk bukan menjadi kaya, tetapi matlamat belajar dalam Islam ialah untuk melahirkan insan itu. Sebab itulah daripada dulu lagi Islam menekankan pendidikan itu ialah untuk merubah manusia menjadi insan yang beradab. Itu yang Profesor Syed Naqib selalu jelaskan. Tapi masyarakat moden hari ini melihat pendidikan itu ialah proses melahirkan tenaga kerja yang sesuai dengan industri pasaran. Hari ini orang nak ni buat tukar kurikulum pelajaran, tukar ubah kurikulum pelajaran dan menjadi akhirnya kita menjadi pasaran kepada universiti menjadi tempat melahirkan pekerja-pekerja yang dikehendaki oleh industri. Tak betul lah tu. Tak betul. Kemahiran itu nombor 2, nombor 3. Yang utama sekali ialah insan itu, manusia itu dididik, dimasukkan ilmu, kefahaman, hakikat kehidupan dia, matlamat hidup dia. Itu yang nombor 1 sekali yang kita kena ajar dalam sistem pendidikan. Jadi saya kira itu dulu mukadimah. Kita pergi soalan tentang Allah. Baik Doktor, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk anda yang belum mendapat kita, wahai anak muda, boleh hantarkan WhatsApp atau call sahaja 0122472441 untuk dapatkan bersama pegawai pemasaran IKIM. Dan untuk anda tu setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Ketika dunia lain diulik tiduran yang nyenyak, dihiburkan dengan hilaian ketawa suka, suara kanak-kanak, senyum bersama pelukan ayah dan ibu yang begitu mesra, penuh dengan kasih sayang. Tidak di Gaza, tidak di Gaza,
Anak-anak kecil terlepas dari pelukan ibu-ibu, ayah-ayah. Menutup mata dengan daging berkecai. Wajah-wajah berlumuran darah. Diselimuti kain cadar putih. Dibelit hujung kepala. Tangisan tanpa henti. Kezaliman meratah ke rongga isi perut dan rongga kepala. Dimamah derita saban hari. Adakah penawar bagi Gaza untuk racun kekejaman ini? Adakah penawar untuk Gaza? Ria Darwina. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini. Rancangan Fas'aluna, tanialah kami. Dan alhamdulillah bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah masih lagi bersama yang berusaha Dr. Ni Ruskeman Abdul Samad, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia Syara, dan masih membincangkan untuk petang ini bersama kita, wahai anak muda, tentang nasihat keempat bersama untuk kita mengikhlaskan niat. Dan untuk akti ini bersama doktor, kita sambung kembali. Doktor, silakan doktor. Baik, sekarang kita lihat apakah yang dikatakan sebagai ikhlas itu. Ikhlas bandingan yang pernah diberikan oleh para ulama. Kalau kita lihat ialah berdasarkan dalam surah Nahl. Surah Nahl, surah ayat yang 66, Allah SWT menyebut, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqiqum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Apa maksud dia? Maksudnya sesungguhnya pada haiwan ternakan itu ada ibrah. Ibrah ni pengajaran bagi kita. Apa pengajarannya? Nusqiqum. Kami beri, Allah Ta'ala kata, kami beri kepada kamu daripada apa yang terdapat di antara perut-perut binatang itu, min baini farsin wadamin, antara celah-celah kekotoran najis dan darah, labanan khalisan, susu yang asli, susu yang pure, yang unadulterated, unmixed, pure, sa'iran lisyaribin, yang sedap untuk diminum. Jadi di sini jelas kepada kita bagaimana susu yang ada terdapat dalam binatang, dalam kambing, dalam lembu dan sebagainya itu adalah susu yang bersih, susu yang tidak bercampur dengan darah, tidak bercampur dengan najis. Walhal kedudukan susu-susu itu di celah-celah itu, di celah darah, dikelilingi darah, dikelilingi najis, najis haiwan, dekat dalam hampir dengan susu kedudukan mereka, tetapi susu itu masih juga tetap daging susu yang bersih yang tidak bercampur. Begitulah bandingan yang Allah beri kepada kita dalam hal kita melakukan ibadat yang ikhlas dengan Allah SWT. Kita ikhlas dengan Allah SWT dalam keadaan kita, walaupun kita ada keinginan lain, kita dikelilingi oleh kemewahan duniawi yang kita inginkan. Kita nak orang puji, kita nak harta benda, kita nak macam-macam, tetapi kita masih juga pure mencari redha Allah. Seperti mana susu tadi lah, susu yang duduk di celah-celah keliling dengan darah dan sebagainya, tapi masih juga susu itu bersih dan asli. Kita pun sama, kita dalam kita menuntut ilmu, Imam Ghazali kata, hendaklah kita ikhlas mata-mata mencari keredaan Allah SWT. Kita lihat Imam Ghazali sebutkan ikhlas di sini. Dalam konteks belajarnya apa? Kita sambung buku ini, muka surat 65 tadi. Sekiranya engkau berjaga malam itu untuk menghidupkan syariat Allah, menjernihkan akhlak engkau, tengok, menghidupkan syariat Allah,
syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berjaga malam itu untuk kita tegakkan syariat Nabi, bertahajud dan sebagainya, dan menjernihkan akhlak engkau. Akhlak kita kena bersihkan akhlak kita. Kita jaga malam, kita berzikir dan sebagainya demi mencari keredaan Allah. Kita menuntut ilmu pun demi nak membersihkan diri kita, memecahkan hawa nafsu amarahmu. Kita belajar nak tahu bagaimana nafsu amarah, nafsu jahat yang mendorong kepada kejahatan ini boleh kita kawal, boleh kita bendung. Kita belajar untuk membaiki diri kita, mengawal diri kita. Maka beruntunglah, sungguh engkau amat beruntung. Jadi kalau begitu niat kita belajar untuk menghidupkan Nabi, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjernihkan akhlak kita, memecahkan hawa nafsu kita, maka beruntunglah. Maka beruntunglah. Beruntung dan beruntunglah engkau. Jadi Imam Ghazali menegaskan bahawasanya dalam menuntut ilmu inilah antara kita kata niat-niat yang perlu ada dalam diri kita, iaitu untuk kita membersihkan diri kita, akhlak kita daripada sifat yang tak elok, daripada hawa nafsu. Maka Imam Ghazali sebut lagi, maka berjaga malam kalau bukan kerana-Mu ya Allah, berjaga itu sia-sia. Menangis kalau bukan kerana kehilangan-Mu ya Allah, maka menangis itu juga adalah palsu. Jadi apa yang kita lakukan bukan demi kerana Allah, maka ianya tidak berguna kepada kita. Tidak memberi manfaat kepada kita. Kalau kita jaga malam bukan untuk beribadat kepada Allah, bukan untuk membaca Quran, bukan untuk membaca buku, belajar untuk menuntut ilmu demi kerana Allah. Jaga malam, di malam 2-3 pagi tak tidur lagi. Buat apa? Main game, contoh. Buat apa? Tengok TV, tengok video dan sebagainya. Maka kita berjaga malam itu adalah suatu yang sia-sia, yang tidak ada faedah, tidak ada pahala, tidak ada apa. Ya, itu adalah perbuatan yang lara. Atau menangis bukan kerana Allah. Ada orang menangis kan, tengok video, tengok filem menangis, tengok filem Hindustan pun menangis. Jadi orang yang menangis itu adalah menangis yang sia-sia, menangis yang batil. Berbeza dengan orang yang menangis kerana Allah. Orang yang menangis kerana Allah, malam bangun malam, sembahyang tahajud, merayu kepada Allah, menginsafi dosa-dosa dia yang banyak, minta keampunan daripada Allah, dan dia menangis pada ketika itu. Menangis juga, tapi dia menangis kerana takutkan dimasuk ke dalam neraka, takutkan ancaman Allah SWT. Maka orang yang menangis seperti itu, Allah SWT kata air matanya adalah diharamkan daripada bakaran api neraka. Orang yang menangis kerana takutkan Allah, menangis kerana menginsafi dosa-dosanya, itulah menangis yang sebenar-benarnya, yang memberi manfaat. Adapun yang menangis kerana lain, menangis yang kita sebutkan sebelum ini, maka dia tidak memberi manfaat, dia adalah batil. Baik. Jadi ini adalah perkara yang kita kena faham apabila kita menuntut ilmu bagi anak muda ataupun bagi sesiapa saja, supaya dia mengikhlaskan diri dia, mengikhlaskan niat dia, supaya menuntut ilmu itu menjadi amalan yang saleh, amalan yang diterima dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia tidak terpesong dengan niat-niat yang lain yang kita sebutkan. 3 yang paling utama yang disebut oleh Nabi, iaitu untuk bersaing dengan para ulama, untuk menjadi rakan para ulama. Yang kedua adalah untuk dia merasa besar diri apabila berada di kalangan orang bodoh, orang sufaha. Dan yang ketiga ialah supaya dia rasa dia akan mendapat penghormatan, kemuliaan apabila dia berada di kalangan masyarakat. Jadi ini adalah ketiga-tiga tarikan yang kebiasaannya ada bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu kebiasaannya dia ada 3 tarikan ini, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi, yang sepatutnya kita cuba jauhi, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor atas pencerahan dan nasihat yang keempat untuk kita ikhlaskan niat menuntut ilmu, insyaAllah. Dan untuk waktu ini Doktor, tinggal sedikit masa lagi sebenarnya Doktor untuk kesimpulan dan kata-kata akhir daripada Doktor, silakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulannya, kerana kita pun sudah tidak mempunyai masa yang panjang, saya tidak mahu pergi kepada nasihat yang kelima. InsyaAllah kita bersambung pada minggu hadapan dalam nasihat yang kelima, Hakikat Hidup, Cinta dan Amal. Cuma pada kali ini, pertemuan kali ini, kita faham betul-betul apa yang disebut tentang ikhlaskan niat supaya kita dapat pergi lebih jauh. Kalau tidak, apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Kita kena faham bahawasanya Allah SWT menuntut kita untuk ikhlas dalam serba-serbi. Bukan dalam orang nampak ikhlas ni dalam sedekah je. Ikhlas, sedekah. Tidak. Dalam apa jua yang kita lakukan, kita kena ikhlas. Hatta dalam menuntut ilmu pun kita kena ikhlas. Untuk mencari keredaan Allah SWT. Untuk menjadi insan yang baik dengan ilmu itu. Untuk membebaskan kita daripada kejahilan, untuk mendidik masyarakat kita membawa menjadi masyarakat yang taat kepada Allah SWT. Itulah yang dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi saya kira sekadar itu saja Mona. InsyaAllah terima kasih banyak kepada perhatian yang diberikan. Ada kesempatan kita jumpa lagi dan saya difahamkan juga pihak pemasaran memberikan potongan harga kepada buku Wahai Anak Muda, dan saya ucap terima kasih kepada pihak pengurusan IKIM yang memberi sokongan terhadap program kita pada hari ini. Terima kasih banyak Mona dan para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada dia Dr. Ni Ruskiman Abdul Samad. Syukran jazilan Doktor. Jazakallah ana kulla khair insya-Allah. Jaga diri baik-baik Doktor. Insya-Allah kita akan jumpa lagi fil halaqat al-qadimah. Episod akan datang. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Dan untuk bersama para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda tu setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi KIM FM, inspirasi utama anda. Johor Bahru 106.2. Hilangnya rasa kemanusiaan sehingga tangis dan darah menjadi mainan. Butakah kita melihat penjarahan di depan mata yang sekian lama hidup terbiar bagai tanpa dibela. Sampai bila dijengkam derita, dihujani peluru, jasad terkujur kaku pilu. Sampai bila diburu sengsara, nyawa jadi taruhan, anak kehilangan ayah dan ibu. Ayo kita lakukan persaudaraan, kibarkan panji jihad biar putih tulang, keamanan disuburkan. Ayo saudara-saudaraku, jangan biarkan air mata yang berharga jadi tak bernilai. Jangan biarkan indahnya senyuman disalut perawan. Jangan biarkan nafas bahagia terhenti oleh kerakusan.
pada gagalnya peperiksaan, laparnya perut pada makanan, putusnya cinta pada kekasih pujaan, jauhnya ibu ayah dari dakapan, juga habisnya duit dalam bekalan. Pada mereka, derita itu apabila rumah kediaman digesel truk, harta benda serba-serbi dirompak, maruah keluarga dipijak-pijak, anak isteri dicincang oleh manusia tak berotak, tanah air Islam diinjak-injak. Irama kita, suara lagu yang mendayu-dayu. Irama mereka, bulldozer yang menghiasi setiap pagi, ketulan batu yang dicampak ke muka Yahudi, bom yang tak pernah sunyi berbunyi. Sungguh sukar kita berada di tempat mereka. Kita masih tak sanggup menerima ujian sedemikian rupa. Berpisahnya kita daripada keluarga cuma sementara. Berpisahnya mereka dengan ayah, ibu, adik-beradik adalah buat selama-lamanya. Tangisnya kita di dunia adalah karena gagalnya kita dalam ujian, putusnya cinta atau geramnya pada manusia. Tangisnya mereka di dunia kerana tidak dapat membunuh musuh Allah, kerana gagal mereka menemui kesyahidan. Rindu kita hanya bawaan pada keluarga tercinta, pada kekayaan melimpah ruah, pada umur yang panjang, agar keluarga kita lebih makmur membahagiakan. Rindu mereka pada wanyan syurga tertinggi, pada syahid tanpa henti, pada perjumpaan teragung dengan ilahi tercinta. Siapakah kita berbanding mereka? Karya itu bertajuk Palestin itu jauh dari kita. Nukilan Muharrika. Ibu bapa perlu melengkapkan diri mereka dengan ilmu yang berkaitan dengan kesihatan mental dan penyakit mental. Apa dia isu, apa dia corak komunikasi. Kalau kita tengok anak-anak itu sendiri dah berubah perangai dia, tak seperti anak yang sebelum ini, maka ibu bapa, ibu khususnya perlu mengambil sana dan mainkan peranan yang penting. Kemana hala tuju dia nak bawa. Bawa anak itu berjumpa dengan, mungkin kita ada golongan profesional, golongan-golongan yang pakar. Dekat situ boleh kita bincangkan supaya masalah itu tidak menjadi bertambah serabut dan tidak meningkatkan lagi risiko penyakit mental. Dengar dan saksikan kupasan menarik yang membincangkan topik remaja semakin terdedah dengan penyakit mental istimewa sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia bersama Encik Khairul Azhar Idris, Fellow Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM, jam 12.30 tengah hari 10 Oktober 2024. Tentunya di www.tvikim.my. Fitrah itu bukan bermaksud kita balik ke hutan balik, kita balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja, seperti mana yang pernah berlaku di barat bila mereka menganggap bahawa manusia ni sudah tidak perlukan agama lagi. Maka datanglah budaya-budaya, dia panggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk kepada sumber-sumbernya yang betul dalam agama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri, dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Sahabat, ajal kian mendekat.
cukupkah bekalan untuk tuju ke destinasi yang kekal abadi Kalimbang, Mubang mutiara. Bangkit segera wahai sahabat, fastabiqul khairat, berlomba segera di mana jua kita berada. Fastabiqul khairat, demi kebaikan sesama insan kita. Pulang ke sana. Kalimah mubak mutiara, bangkit segera wahai sahabat, fastabiqul khairat, berlomba segera di mana jua kita berada. Fastabiqul khairat, demi kebaikan sesama insan kita. Pulang, fastabiqul khairat, berlomba segera di mana jua kita berada. Fastabiqul khairat, demi kebaikan sesama insan kita. Pulang ke sana. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. في الكون هاموا فيك يا باهي الجبين، ولهم فيك غرام واشتياق وحنين، في معانيك الأنام قد تبدت حائرين. في الكون هاموا فيك يا باهي الجبين، ولهم فيك غرام واشتياق وحنين، في معانيك الأنام قد تبدت حائرين. أنت للرسل ختام، أنت للمولى شكور، عهدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير. كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين، ولهم فيك غرام واشتياق وحنين، في معانيك الأنام قد تبدت حائرين. يا غياثي يا ملاذي في ملمات الأمور، سعد عبد قد تملى وانجلى عنه الحزين. كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين، ولهم فيك غرام واشتياق
يا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من السعير. Seluruh makhluk merasa syadu, wahai wajahmu yang bercahaya, kasih dan cinta kepadamu sentiasa merinduimu, yakin percayakan maksudmu, tiada keraguannya. Seluruh makhluk merasa syadu, wahai wajahmu yang bercahaya,